أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Yang dimuliakan pengurusi masjid, Tuan Imam, warisan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah taala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksudnya, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa min musibatin, daripada apa saja musibah. Kalau kita belajar bahasa Arab, musibatin disebut dalam bentuk nakirah tanpa alif lam, menunjukkan keumuman musibah tersebut, iaitu apa saja jenis musibah, sama ada besar ataupun kecil, sama ada yang menimpa diri kita ataupun menimpa keluarga kita, sama ada yang menimpa orang lain, menimpa harta benda kita, menimpa negara kita dan sebagainya. Tidak menimpa apa saja musibah fil ardi, di atas muka bumi Allah, sama ada banjir, ribut, taufan, wala fi anfusikum, dan tidak juga musibah yang menimpa pada diri kamu, sama ada sakit ataupun kematian, illa fi kitabin, melainkan semuanya telah termaktub fi kitab, dalam kitab. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah catat segala musibah yang berlaku, termasuklah musibah banjir yang menimpa orang-orang di pantai timur, khususnya di Kelantan. Bila musibah banjir yang menimpa orang Kelantan ini telah dicatat dalam kitab Allah. Sejak bila? Min qabli an nabra'aha, iaitu daripada sebelum kami menciptakan manusia. Bahkan ada pendapat mengatakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi lagi, Allah telah catat apa saja jenis musibah, sama ada besar ataupun kecil. Termasuklah banjir yang berlaku di Kelantan, di Terengganu, di negeri yang lain, di kampung Pulau Pisang. Semuanya Allah telah catat sebelum Allah cipta manusia, sebelum Allah cipta langit dan bumi. Inna zalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah yasir, sangat mudah. Untuk Allah menurunkan hujan, untuk Allah menjadikan satu tempat itu banjir besar, untuk Allah menghilangkan rumah sekelip mata, bagi Allah yasir, terlalu mudah.
Untuk apa ni? Kenapa Allah bagi tahu setiap musibah yang berlaku, sama ada besar ataupun kecil, semua telah tercatat dalam kitab Allah, dalam Lauh Mahfuz. Untuk apa? Allah bagi tahu sebabnya. Sebabnya likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak rasa sedih, tidak rasa duka cita ala ma fatakum, atas apa yang telah terlepas daripada kamu, apa yang hilang daripada kamu. Jangan sedih. Kenapa? Ia telah tercatat dalam kitab Allah. Kamu sedih ataupun tak sedih, dia tetap berlaku sebab telah tercatat. Wala tafrahu, dan supaya kamu jangan seronok bila Allah takdirkan kamu dapat nikmat. Allah telah catat nikmat yang kamu dapat itu sebelum Allah cipta kamu, sebelum Allah cipta langit dan bumi. Untuk apa? Wala tafrahu, supaya kamu jangan sombong, kamu jangan sedih, sebab yang kamu dapat memang telah tercatat. Kamu suka, kamu sedih, dia memang akan berlaku. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong dan fakhur. Mukhtal makna orang yang memiliki sesuatu dan akhirnya dia sombong dengan apa yang dimiliki. Dia tidak kenal nikmat itu datang daripada Allah. Dan fakhur, orang yang tidak memiliki apa-apa tapi juga sombong, ataupun lebih tepat bodoh sombong. Dalam tak ada apa-apa tapi berlagak dan sombong. Okey. Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan musibah. Apa makna musibah? Dalam bahasa Arab, musibah daripada asaba yusibu, musibatun. Asaba ialah tepat. Perkataan musibah daripada asaba yusibu, musibun, iaitu apa yang Allah tipa adalah tepat kepada sasarannya. Musibah maksudnya ialah tepat. Apa saja yang menimpa manusia adalah menepati sasarannya, bukan tersilap. Tak mungkin tersilap, sebab perkataan musibah ialah maksudnya ialah tepat. Contoh, bila manusia itu lupa kepada Allah, manusia kedekut, maka Allah pun bagi peringatan yang menepati masalahnya. Untuk apa? Untuk ilaj, untuk mengobati. Jadi apa saja musibah yang menimpa manusia, dia adalah merupakan ilaj, ilajun ilahi, pengobatan ataupun penyembuhan daripada Allah. Dan ini contohnya disebut dalam surah Al-Kahfi. Tak ada Quran tak, kalau boleh semua jemaah tengok sendiri ayat tersebut dan cuba menghayati. Antara musibah besar umat Islam ialah baca Quran tak faham. Baca Quran berpuluh tahun tak faham apa-apa. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah membaca ayat Allah tapi tidak memahaminya. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Satu malam Nabi solat, kemudian Nabi menangis sampai basah janggutnya. Kemudian Nabi solat lagi dan Nabi sujud, Nabi menangis lagi sampai basah lantai tempat Nabi solat. Sampailah masuk waktu subuh, datang Bilal untuk melakukan azan subuh. Datang Bilal melakukan azan subuh. Setelah melakukan azan subuh, Bilal melihat mata Rasulullah merah. Lalu Bilal bertanya kepada Rasulullah,
Kenapa engkau menangis? Sedangkan qad ghafarallahu laka min zambika ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan segala dosa kamu yang lepas dan akan datang. Apa sebab lagi untuk kamu menangis? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hazil lailah unzilat alayya, pada malam ini telah turun kepada aku ayat daripada akhir surah Ali Imran, daripada ayat 190 sampai ayat yang terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab, sampailah ayat yang terakhir, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi kata Rasulullah, aku menangis, aku solat sebab semalam telah turun ayat kepada aku yang wailun, celakalah, liman qara'aha, bagi siapa yang membacanya, walam yatadabbar, ataupun dalam riwayat yang lain walam yatafakkar fiha, tapi dia tidak mentadabbur, menghayati, tidak memikirkan maksud ayat-ayat tersebut. Celakalah. Biasanya Allah sebut celaka ni wailun kepada siapa? Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi mereka-mereka yang mengurangkan timbangan. Kita boleh faham Allah berfirman wailul lil mutaffifin. Celakalah, celakalah orang yang mengurangkan timbangan. Kita boleh faham, kita pun tak akan buat. Sebab itu satu kesalahan yang jelas. Dan wailun likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kita boleh faham. Daripada kecil lagi kita boleh faham. Orang tak bagi tahu pun kita tahu itu perbuatan keji. Mengumpat, mengutuk, mencela, perbuatan keji. Fitrah manusia tak boleh terima. Tapi bila Nabi bersabda wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha, celakalah bagi siapa yang membaca ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak menghayatinya. Ini kita tak boleh nak faham. Nabi tak kata celakalah bagi orang yang tak baca Quran. Tak. Nabi berkata celaka kepada siapa yang baca tetapi tidak memahaminya. Orang kampung Pulau Pisang baca Quran faham tak? Tak faham. Kalau tak faham, tahu tak apa Nabi kata kepada orang yang baca Quran tapi tak faham? Wailun, sama dengan ayat wailul lil mutaffifin. Perkataan yang sama yang digunakan oleh Rasulullah menunjukkan tak faham Al-Quran satu musibah yang sangat besar. Satu musibah yang sangat besar. Kita tak boleh nak faham. Cuba bayangkan bapa kita cakap, kita tak faham dan kita buat tak faham dan kita tak nak faham. Apa jenis anak ni? Bapa kita cakap, kita tak faham dan kita tak nak faham pun apa yang dikatakan oleh bapa kita. Itu satu penghinaan, satu perbuatan biadab anak kepada bapaknya. Ataupun kita bekerja, apa yang dicakap, apa yang ditulis oleh bos kita, kita tak faham dan kita tak nak faham pun. Itu bukan pekerja yang baik. Dan pekerja ini tak akan bertahan lama, sebab dia tak faham arahan bosnya. Maka begitu juga manusia bila tak faham ayat Allah, itu menunjukkan manusia tidak kenal Allah, tidak cinta Allah, tidak meletakkan Allah di tempat yang sepatutnya. Maka sebab itu Nabi kata wailun, celakalah. Musibah tak faham Al-Quran. Musibah. Tapi siapa rasa musibah? Bila datang banjir dia rasa musibah yang besar. Tapi bila baca Quran 50 tahun tak faham, dia tak rasa langsung itu satu kesalahan. Subhanallah.
Sebab itulah dalam ayat tadi Tuhan berkata, musibah banjir ataupun apa saja musibah tidak lain tidak bukan adalah sebagai ilaj untuk mengubat penyakit manusia. Cuba kita tengok dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menguji mereka. Tengok, balawna, kami menguji mereka. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Iz aqsamu, sebab apa kami uji? Sebab apa kami musibah? Bagi musibah, bagaimana kita faham tadi, apa makna musibah? Menepati sasaran. Bila ada masalah, bila ada penyakit, Tuhan bagi ubat yang tepat. Ini tengok penyakit apa dan apa ubatnya. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin, iaitu tuan-tuan punya kebun itu, ketika mana mereka bersumpah mereka tidak akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Kita akan petik besok buah-buah kita. Wala yastasnun, dan mereka tidak sebut pengecualian ataupun mereka tidak berkata insya-Allah. Satu penyakitnya, dia yakin dengan kudrat dia, dengan usaha dia, dia dapat apa yang dia nak. Itu penyakit. Kemudian fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana daripada Tuhanmu. Datanglah musibah. Untuk apa ni? Untuk ilaj, untuk mengubat penyakit manusia. Jadi musibah adalah ubat untuk mengubat penyakit manusia. Datanglah bala bencana daripada Tuhan pada malam hari sedangkan mereka semua tidur. Mereka cukup yakin mereka akan petik hasil kebun mereka pada pagi besok, dan tidak bergantung, tidak bertawakal kepada Allah. Itu penyakit. Yakin pada usaha sendiri adalah satu syirik kepada Allah, perbuatan syirik. Bila kita mengatakan ini semua adalah hasil daripada usahaku, itu adalah bentuk syirik kepada Allah. Manusia tidak akan dapat apa melainkan semuanya dengan izin Allah. Cuma usaha kita adalah sebagai penyebab sahaja. Berapa ramai yang berusaha tapi Allah tak bagi, tak dapat. Menunjukkan yang manusia dapat dengan izin Allah. Malam dia tidur dengan nyenyak, malam itulah Allah hancurkan kebun mereka. Sama juga ada saya dengar daripada bangsa-bangsa banjir, dia kata, ustaz, malam tu waktu maghrib air setakat lutut je, tapi bangun tengah malam air dah sampai kat tingkat rumah. Sebab apa tu? Allah nak mengubat penyakit manusia. Lalu fa asbahat qassarim, lalu jadilah kebunnya semuanya binasa, buah-buahnya semuanya hancur. Sama berlaku, tak sempat nak lari, tak sempat nak angkat barang, semuanya hanyut, bahkan rumah pun hanyut. Fatanadaw musbihin, kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain, jom bangun, kita nak petik buah. Anirdu ala harsikum in kuntum sarimin, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu kalau betul kamu nak petik buah-buah dan hasilnya. Bangun, jom kita petik buah. Terlalu cintakan dunia. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, lalu mereka berjalan sambil berbisik.
berjalan dengan secara perlahan dan berbisik. Kenapa ni? Ada penyakit yang kedua. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Supaya jangan orang miskin, orang fakir tahu kita nak petik buah. Itu penyakit yang kedua. Penyakit apa tu? Penyakit apa tu? Bakhil, kedekut. Dia tak nak bagi hartanya, tak nak kongsi hartanya kepada orang fakir dan miskin. Penyakit kedua. Nampak tak? Allah tak akan bagi musibah saja-saja. Sebab Allah dah cakap semua telah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum Allah cipta manusia, sebelum Allah cipta langit dan bumi. Dan tujuannya tidak lain ialah untuk mengubat penyakit manusia. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin, supaya tidak diketahui oleh orang fakir dan miskin. Wa ghadaw 'ala haddin qadirin, dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan keyakinan bahawa mereka akan menghampakan orang-orang miskin. Qadirin, mereka cukup yakin mereka pergi dapat petik buah dan mereka dapat menghampakan orang fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin tak akan dapat. Falamma ra'auha, manakala mereka sampai ke kebun mereka dan melihat kebun mereka, qalu inna ladallun, maka mereka berkata, inna, sesungguhnya kami telah sesat, kami tersilap tempat, ini bukan kebun kami. Sebab bila lihat semua dah hancur, dia kata silap ni, ini bukan kebun kami, bukan tempat kami ni, kebun kami bukan rupa macam ni. Subhanallah, Allah hilangkan rupa kebun dia satu saat. Wazalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya bagi Allah amat mudah untuk menurunkan apa saja musibah. Kan? Ada tak orang bila ditipu banjir, dia keluar sempat menyelamatkan diri sahaja, bila dia datang air dah surut, tengok-tengok apa dia? Rumah dia semua tak ada dah. Bukan barang tak ada, bukan kereta tak ada, rumah semua tak ada, tinggal tapak je. Hampir-hampir sama dengan cerita ni. Cuma mungkin dia tak ucap inna ladallun, kami tersilap tempat. Subhanallah. Lalu bal nahnu mahrumun, setelah dia amati, dia tengok berkali-kali, mereka cukup yakin sebenarnya mereka tidak tersilap tempat. Bahkan itulah tapak kebun mereka, tapi dia kata mahrumun, kami diharamkan daripada hasil ini. Sebab apa? Sebab Allah turunkan musibah untuk mengubat penyakit. Penyakit kedekut, penyakit yakin pada usaha sendiri, penyakit tidak berserah dan bertawakal kepada Allah. Dan di kalangan mereka ini ada orang yang beriman. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, berkatalah orang-orang yang bersikap adil dan sederhana di kalangan mereka, bukankah aku telah kata pada kamu, alangkah baiknya kalau kamu mengingati Allah, tusabbihun, kamu berzikir pada Allah, kamu mentaati perintah Allah. Aku dah cakap, jangan kedekut, jangan yakin pada usaha kita sendiri, yakinlah pada Allah, berserahlah pada Allah, dan kongsilah harta ini bersama orang fakir dan miskin. Aku dah cakap pada kamu. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Alhamdulillah. Tengok ubat tepat. Penyakitnya ialah bakhil, kedekut, pentingkan diri, dan Allah pun bagi musibah. Musibah ialah menepati sasaran, iaitu di sini nak menyedarkan mereka yang kedekut, mereka yang pentingkan diri, mereka yang yakin pada usaha mereka sendiri, dan alhamdulillah mereka sedar. Apa kata mereka? Subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami sebelum ini menzalimi diri kami. Alhamdulillah. Nampak? Tapi alhamdulillah mereka sedar ubat tu menepati sasaran. Fa akbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun, kemudian setengahnya menghadap yang lain sambil cela-mencela. Kan aku dah cakap, kamu tak buat, kamu macam ni, kamu macam ni. Masing-masing kutuk mengutuk antara satu sama lain. Itu yang tak sedar diri. Ada tak? Bila dah selesai banjir, masing-masing menyalahkan kerajaan. Semalam saya pergi satu tempat masa banjir,
Bila kita nak bagi tazkirah, kita nak bagi bantuan sedikit kewangan, masa itulah dia minta sampan. Sebab bersama kita ada seorang wakil daripada YB. Kita nak bagi tazkirah, bagi peringatan, ada seorang jemaah, kita minta wakil YB ni sampai kepada YB, tolonglah beli bot untuk kami. Tengok, air dah surut, minta bot, bukan minta Quran. Masalah tak? Masih belum sedar. Kalau beli bot sekarang nak buat apa? Jauhnya kita daripada kefahaman agama, jauhnya kita daripada hikmah musibah tersebut. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka berkata, celakalah, alangkah celakanya kita, inna kunna taghin, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Alhamdulillah mereka sedar mana obat ilaj Allah menepati sasaran. Itulah maksud musibah. Musibah tidak lain tidak bukan ialah ubat daripada Allah untuk mengubat penyakit manusia, sebagai sifat Allah rahmat, rahmatan lil alamin. Sebab itulah bagi orang beriman musibah adalah rahmat, tapi bagi orang yang tak beriman, musibah adalah musibah. Tidak ada sesuatu selepasnya neraka, melainkan semuanya adalah azab. Dan tidak ada sesuatu selepasnya syurga, melainkan semuanya adalah nikmat. Saya ulang, tidak ada sesuatu yang selepasnya di hujungnya adalah neraka, melainkan semuanya azab. Walaupun di dunia kita tidak pernah ditimpa musibah, walaupun di dunia kita hidup senang dan mewah, tapi di hujungnya adalah neraka, maka kemewahan itu, nikmat itu adalah azab sebenarnya. Boleh faham? Kadang-kadang kita tengok rumah orang yang selamat daripada banjir, banglo besar, tapi mungkin tuan rumah tak solat, akhirnya masuk neraka, maka nikmat itu sebenarnya adalah azab, bukan nikmat. Bukan nikmat. Dan kadang-kadang kita tengok ada hamba Allah ni, bila ditimpa banjir, rumahnya hilang, semuanya hilang, kerja hilang, kereta hilang, rumah hilang, tapi dia bersabar. Dan bila dia mati dalam keadaan beriman, selepas itu dia masuk syurga. Maka azab yang mereka rasa kat dunia adalah nikmat, sebab di hujungnya adalah syurga. Boleh? Tapi bukan semua orang boleh faham. Bukan semua orang yang berada dalam nikmat dia akan berakhir dengan nikmat. Bukan semua orang yang berada dalam kesusahan, dalam musibah, berakhir dengan musibah. Sebab itulah Allah sebut dalam ayat tadi, kenapa Allah bagi tahu semua musibah yang berlaku pada manusia, sama ada kecil ataupun besar, sama ada yang menimpa diri kita, harta kita, keluarga kita, ataupun menimpa muka bumi Allah, melainkan semuanya telah termaktub dalam kitab Allah. Sebab apa? Supaya kamu jangan sedih. Jangan sedih. Kenapa? Dia memang telah termaktub. Kamu sedih ke tak sedih, dia pasti berlaku. Yang kedua, sebab musibah adalah untuk mengubat penyakit manusia. Saya bagi contoh, seorang bapa dan dia juga adalah doktor. Bila anaknya ada penyakit kencing manis yang kritikal, bapa ni dan juga seorang doktor, dalam masa yang sekelip mata dia buat keputusan, anak dia kena dipotong kakinya. Anaknya kena potong kakinya. Adakah bapa ni zalim kepada anak? Adakah bapa ni zalim kepada anaknya? Zalim ke? Dan adakah anak ni merasai bapa ni memang zalim sampai nak potong kaki dia? Tak. Anak ni akan merasa bapa ini adalah seorang penyayang. Dia seorang bapa ada sifat penyayang, dan dia seorang doktor ada ilmu
maka dia tak lengah-lengahkan, dia potong kaki. Dan potong kaki itu bukan musibah, tapi adalah ubat untuk mengelakkan daripada musibah yang lebih besar. Maka percayalah, Allah turunkan musibah banjir sampai hilang rumah, hilang segala-gala, bukan tanda Allah zalim kepada manusia, tapi sebenarnya itulah rahmat Allah kepada manusia. Allah tahu kalau aku tak turun musibah, kamu tetap lupa. Dengan sebab musibah inilah saya sampai kat sini. Dengan sebab musibah inilah saya boleh bercakap di hadapan tuan dan puan semua. Dengan musibah banjir inilah saya pergi berdakwah ke Gua Musang, ke Kuala Kerai. Kalau tak ada musibah banjir, saya tak sampai di sini. Saya pergi Kampung Lebih, tak pernah hayat hidup saya kalau lalu daripada Kelantan balik ke Kota Baru, lalu ke Gua Musang, saya tak bermimpi pun nak masuk ke dalam sampai 1 jam. Tapi dengan sebab musibah, saya sampai di kawasan yang tak pernah saya sampai, dan saya boleh menyampaikan dakwah. Kesian contoh Kampung Sungai Lebir, bila kita panggil semua yang tua, saya tahulah mungkin umur 70 tahun, 80 tahun, dengan pakai seluar pendek dan merokok depan-depan saya. Merokok lagi. Dia tak tahu ajar dia tinggal berapa hari lagi, tapi merokok. Subhanallah. Siapa yang nak bagi tahu pada dia, kalau tak ada masa banjir, tak ada musibah banjir, saya tak akan sampai. Tapi dengan sebab banjir, saya sampai, dan saya boleh sampai pada dia. Paling-paling kurang dia tahu benda itu tak betul. Subhanallah, banyaknya hikmah. Ini orang kampung Pulau Pisang tahu tak sebelum ni bahawa tak faham Quran adalah satu musibah? Tahu tak? Tahu ke tak? Mana lebih besar? Musibah banjir, hilang rumah, dengan musibah tak faham ayat Allah. Mana lebih besar? Musibah lebih besar ialah tak faham Quran. Tapi ada rasa sedih tak bila tak faham Quran? Subhanallah. Jadi ingat, musibah ialah menepati sasaran. Tidak lain tidak bukan adalah ilajun ilahi. Apa tujuan? Tuhan nak bagi tahu supaya kamu jangan bersedih. Apa yang hilang? Rumah hilang, anak hilang, kereta hilang, kerja hilang. Jangan sedih, sebab dia memang telah termaktub dan tujuannya untuk mengubat penyakit kamu. Satu. Yang kedua, Tuhan nak bagi amaran, Tuhan nak bagi peringatan. Rumah yang hilang tu, kamu masih ada anak, masih ada isteri, masih ada kawan-kawan, masih ada orang yang membantu kamu. Tapi satu masa nanti kamu akan hilang segala-galanya, iaitu mati akan menghilangkan segala-galanya. Banjir bukan menghilangkan segala-galanya. Banjir menghilangkan rumah, menghilangkan harta, mungkin ya, tapi anak masih ada, bantuan makanan masih ada, pakaian masih ada, masih sihat, masih boleh makan. Tapi bila mati akan menghilangkan segala-galanya. Dan ketika itu tidak ada sesiapa yang akan membantu kita. Itu peringatan Allah. Saya pergi kawasan Tanah Merah, waktu malam gelap. Saya tanya, berapa lama dah bergelap ni, tak ada elektrik? Dah seminggu lebih. Saya tak boleh bayangkan, kalau saya sendiri, saya mungkin tak sanggup duduk dalam gelap. Kita tidur, kipas tak ada pun dah tak boleh hidup. Ini lampu tak ada, gelap seminggu dengan anak kecil. Tak boleh bayangkan. Tapi itulah peringatan Allah. Satu masa kamu akan masuk tempat yang langsung tidak ada cahaya. Gelap sekarang, tidak ada elektrik, mereka masih boleh memasang lilin. Tapi bila masuk kubur, boleh masuk lilin tak? Tak boleh. Satu peringatan. Tapi tak ramai yang mengambil pengajaran. Setelah banjir, masih lagi ada yang membuka aurat. Setelah banjir, masjid sama je, Jumaatnya sama. Penduduk kampung ni, kalau saya jemput di Tanah Merah satu surau, saya panggil, ramai yang seluar pendek pun datang duduk dalam surau. Sebab apa? Nak dapat bantuan. Saya tanya, kalau Tuhan panggil hayya 'alas solah, boleh tak datang seramai ni? 5 orang. Tengok, bantuan pakaian, bantuan beras, bantuan duit, dia datang. Tapi yang Tuhan nak bagi pada hayya 'alal falah, datanglah kepada kejayaan Allah, iaitu untuk syurga Allah, tak datang.
Itu musibah besar. Musibah besar, tak nampak nikmat syurga yang kekal abadi, tapi nampak nikmat yang mata'un qalil, yang sangat kecil. Itu musibah. Sebab itulah saya sebut di mana-mana tempat, kenapa Allah sengaja memilih Kelantan untuk ditimpa musibah yang paling teruk, bukan Kuala Lumpur. Sepatut kalau ikut logik akalnya, Kuala Lumpur lah tempat paling banyak maksiat, ataupun Johor Bahru ke, ataupun Ipoh ke, Pulau Pinang ke, diperintah oleh DAP kan. Tapi kenapa Allah pilih Kelantan? Jangan marah orang Kelantan, ha? Jangan marah. Tak marah, ha? Mana tahu tak marah, tak dengar lagi saya cakap. Dia kadang-kadang macam di Kuala Lumpur, majlis ilmu terlalu banyak. Kalau masjid-masjid penuh dengan majlis ilmu setiap malam, dan orang yang datang pun ramai, ustaz yang berceramah pun ramai. Tapi saya perhati, saya pun asal orang Kelantan, ha? Saya perhati masjid-masjid di Kelantan, majlis ilmu kurang. Kalau ada pun orang tak ramai. Kalau ada orang pun kebanyakannya orang tua, kan? Yang muda sikit je. Tengok mana anak-anak kita ni. Ni pakcik-pakcik, abang-abang ni, ada anak tak? Ada anak tak? Ke tak ada anak? Mana anak semua? Ha? Tidur, ha? Itu musibah lagi besar. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan kata, wahai orang beriman, jagalah anak isteri kamu daripada neraka. Tuhan tak kata jagalah daripada banjir. Banjir bukan musibah, banjir adalah ubat. Banjir bukan musibah. Musibah ialah tak faham Al-Quran. Musibah ialah kita tak jaga anak kita supaya mentaati perintah Allah. Itu musibah lebih besar. Apa makna kita dapat bantuan makanan, kita dapat bantuan duit, tapi kita tetap derhaka kepada Allah? Jadilah, ambillah pengajaran daripada kisah Tuhan punya kebun dalam surah Al-Qalam tadi. Bila Allah bagi musibah, bagi ubat kepada mereka, iaitu Allah hancurkan semua kebun mereka untuk mengubah penyakit bakhil, penyakit yakin pada diri sendiri. Maka akhirnya mereka sedar, subhana rabbina inna kunna zalimin. Kata mereka, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelum ini memang orang yang zalim. Mengakulah bahawa diri kita zalim pada diri sendiri. Kita baca ayat Al-Quran tak faham, kita zalim. Kita biarkan anak kita keluar dalam keadaan buka aurat, kita zalim. Kita datang masjid, kita biarkan anak kita tidur, kita zalim. Kita baca Quran tak faham, anak kita baca Quran pun tak faham, kita zalim. Mengakulah. Inilah salah satu tujuan musibah. Salah satu tujuan musibah ialah kasyifun. Allah nak bongkar siapa kita sebenarnya. Kita rasa cukup dengan solat 5 waktu. Negeri kita Islam, diperintah oleh orang Islam. Baca Quran tak faham, bukan masalah. Anak buka aurat, bukan masalah. Anak tak bangun subuh, bukan masalah. Sebab apa? Kita majoriti orang Islam, diperintah oleh orang Islam. Itu musibah. Musibah. Boleh, ha? Dan yang kedua tadi, Tuhan kata apa? Apa sebab musibah? Pertama, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu jangan sedih apa yang lepas. Sebab kamu sedih ke tak sedih, dia pasti akan berlaku. Kenapa? Allah dah catat sejak dahulu. Kemudian yang kedua, musibah adalah nak mengubat penyakit kita. Bila doktor bagi ubat pada kita, kita marah tak pada doktor? Marah tak? Dan ada tak doktor bagi, bila sakit doktor bagi coklat manis dan sedap? Ada? Tak ada. Semua obat adalah pahit, tidak ada obat yang manis. Dan kita ucap terima kasih pada doktor. Bahkan kalau kita kena penyakit kecil manis, doktor kata kaki kamu kena potong, kita marah tak pada doktor? Bukan marah, bukan setakat kita tak marah, kita sign lagi, kita bayar lagi. Kalau hospital swasta mungkin bayar 10,000, kita sanggup bayar. Subhanallah. Sebab apa? Kita tahu itu adalah demi nak mengubat penyakit kita, dan demi untuk kita dapat kehidupan yang berbaki. Subhanallah. Allah bagi musibah nak mengubat kita supaya kita dapat kehidupan yang kekal abadi di syurga. Maka redha dan sabarlah, dan ambillah pengajaran. Selama ni kita baca Quran tak faham, ambil pengajaran.
Saya pergi surau, salah satu surau di Tanah Merah, Quran penuh di tepi, di pagar surau, dia jemur. Saya ingat Quran tu mungkin lebih ramai daripada orang yang datang surau, tapi semuanya basah dan semuanya berseluk. Subhanallah. Itulah nilai Al-Quran. Sebelum ni disimpan di rak, tak dibaca dan tak difahami. Bila datang banjir, dijemur untuk hilangkan seluk. Itu je nilai Al-Quran. Bila saya cakap di Tanah Merah, di Masjid Tanah Merah, antara musibah besar ialah baca Quran tak faham. Datang selepas kuliah subuh, datang seorang pakcik, dia kata, "Ustaz, sekarang baru saya faham. Selama ni saya baca Quran, setiap hari saya baca. Setiap hari saya baca, tak pernah tinggal. Tapi bila datang banjir, Quran yang saya baca tu Allah hanyutkan depan mata saya. Hanyut, hilang, tak ada Quran. Hari ini sekarang baru saya faham. Rupa-rupanya Allah nak bagi peringatan. Quran bila dibaca kena faham. Bila tak faham, Allah ambil Quran." Berapa banyak Al-Quran? Cuba tengok Quran dalam rak tu. Mungkin itu daripada 3 tahun yang lepas. Tempat tu lah duduk. Ada tak orang beli TV tak tengok? Ada tak? Ada. Ada tak orang beli beras tak masak? Tak ada. Semua diguna kecuali satu je, Quran. Beli Quran simpan, beli Quran baca tak faham. Itu satu musibah yang sangat-sangat besar. Sebab itulah Nabi bersabda, "Wailun, celakalah bagi siapa yang membaca Quran tapi tidak menghayatinya." Jadi lupakan banjir. Sebab banjir itu bukan musibah. Itu adalah peringatan Allah. Itu adalah ilaj, ubat untuk menyembuh penyakit kita yang jauh daripada Al-Quran, yang jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Tengoklah solat subuh, Nabi kata apa? "Asqalus salati alal munafiqin salatul fajri, salatul isya wal fajri." Solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Maknanya siapa yang tak datang solat subuh memang ada sifat-sifat munafik. Berapa ramai penduduk Pulau Pisang? Berapa ramai? Berapa ramai? Ini mungkin separuh daripada luar. Kita tak rasa itu musibah. Sedangkan Nabi kata itu sifat munafik. Itu sifat munafik. Mulut mengaku Islam, negeri Islam, diperintah orang Islam, tapi bila Tuhan panggil hayya 'alas salah, as-salatu khairum minan naum, buat tak tahu, tidur. Siapa dia? Anak kita antaranya. Itu musibah. Yang kedua, yang pertama tadi, supaya kita jangan sedih benda yang lepas. Sebab kita sedih tak sedih, dia akan berlaku. Kemudian satu hari nanti kita akan hilang separuh, sebahagian, tapi kita akan hilang semua dengan kematian. Kematian akan menghilangkan rumah kita, akan menghilangkan kesihatan kita, akan menghilangkan kesakitan kita, akan menghilangkan kekayaan kita, akan menghilangkan kemiskinan kita. Semua hilang. Dan sebab yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Dan jangan kamu terlalu gembira dan sombong dengan apa yang Allah bagi pada kamu. Kenapa? Sebab dia telah tercatat di Lauh Mahfuz sejak sebelum Allah ciptakan kamu dan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi oleh kerana benda itu telah tercatat, jangan terlalu gembira. Kenapa? Sebab yang kamu dapat nikmat dunia pun pasti akan hilang sementara. Tidak ada kekayaan yang kekal, tidak ada kesihatan yang kekal, tidak ada kegembiraan yang kekal. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Maka kejarlah yang kekal abadi, iaitu syurga. Jadi saya nak simpulkan di sini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran, kita muhasabah diri. Tidak ada satu pun musibah yang berlaku melainkan itu sebagai tanda rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Supaya kita sedar, kita ingat apa kesilapan kita, apa kelemahan kita, apa kezaliman yang kita lakukan pada diri kita dan keluarga, terlalu besar dan terlalu banyak. Maka marilah kita buat perubahan. Selepas ini, pergilah belajar agama, pergilah belajar tadabbur Al-Quran. Di Kelantan dibanding dengan di Kuala Lumpur terlalu banyak kelas-kelas agama, kelas tadabbur Al-Quran.
kelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di Kelantan terlalu kurang. Itu musibah. Sebab tu orang Kelantan jangan rasa dia tu lebih baik daripada orang. Maaf saya cakap, kadang-kadang bila kita berada di semuanya orang Islam, diperintah oleh orang Islam, itu adalah musibah yang lebih besar daripada kita berada di tempat yang penuh dengan kerusakan. Sebab apa? Kita berada di zon yang selesa. Bila kita rasa berada di zon selesa, zon Islam, kita tak akan berubah, kita tak akan maju ke depan. Maka Allah pun bagi peringatan. Dan sebab itu Allah pilih banjir yang paling teruk ialah di Kelantan. Marilah sama-sama kita kembali kepada Al-Quran, baca dan tadabbur. Kalau boleh setiap orang, setiap rumah ada Quran terjemahan. Saya tak tahu setiap rumah ada tak Quran terjemahan? Ada tak? Ada. Baca tak? Tak baca? Ha? Jaga-jaga baca. TV tengok setiap hari? Ha? Oh, kalau tak ada tak tengoklah. Tapi kalau ada tengok. Subhanallah. Ha? Dan marilah juga kita sama-sama mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Sebab mempelajari sunnah dan mengikuti sunnah Nabi adalah tanda cinta kita kepada Allah. Kita solat 5 waktu, kita pergi ke masjid, seolah-olah kita telah cinta pada Allah. Tapi sebenarnya itu bukan tanda cinta. Pergi ke masjid belum tentu itu tanda kita cinta pada Allah. Kita solat 5 waktu belum tentu itu sebagai tanda kita cinta kepada Allah. Tanda yang paling jelas kita cinta kepada Allah ialah sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kita ikut sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi bukan solat 5 waktu sahaja. Sunnah Nabi bukan solat di masjid sahaja. Sunnah Nabi terlalu besar dan luas. Daripada mula bangun tidur, cara berwuduk, cara solat, cara masuk tandas, cara pakai baju, cara keluar masuk rumah, cara keluar masuk masjid, cara naik kenderaan, cara berjalan, cara bercakap, cara berkahwin, cara mendidik anak, semuanya ada disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ramai yang kita tak tahu dan tak ikut. Subhanallah. Ini pakcik-pakcik ni hari ni pakai baju kan, baca doa tak? Baca tak doa pakai baju? Tak baca kan? Tahu tak apa kelebihan doa pakai baju? Benda simple je, tapi sebab tidak ada cinta kepada Rasulullah, kita anggap benda tu remeh. Sedangkan ada seorang sahabat kata Anas bin Malik, ada seorang sahabat memang tak suka makan sejenis labu, tapi oleh kerana Nabi suka, dia paksa diri dia supaya makan labu itu. Itulah cinta. Cinta ialah kita tunduk nafsu kita yang tak suka supaya sama dengan Rasulullah. Itulah cinta. Kalau setakat kita datang solat sebab sesuai dengan nafsu, itu bukan cinta, itu bukan iman, itu nafsu. Ada benda kita ikut, ada benda kita tak ikut, itu bukan cinta, itu nafsu. Nabi kata simpanlah janggut, potonglah misai ataupun cukurlah misai, kita tak simpan janggut, itu bukan cinta, itu nafsu. Solat datang tapi janggut tak ada, ini satu musibah. Ada satu, saya pergi satu tempat tu sambut maulidun Nabi, kemudian semua bangun berdiri berselawat. Yang tekong selawat, janggut tak ada. Tolonglah simpan janggut. Allah sebut dalam Al-Quran, innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan daripada al-huda, petunjuk Allah, wal bayyinat, dan keterangan daripada huda, setelah kami jelaskan kepada manusia, maka itulah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua para pelaknat. Ramai orang tak cinta pasal janggut, walaupun dia tahu dia akan dilaknat oleh Allah. Jadi saya tak nak sembunyikan kebenaran. Saya cakap, ramai yang tak ada janggut, itu adalah kebenaran, itu adalah hak. Simpan janggut adalah wajib. Dan semua 4 mazhab mengatakan haram cukur janggut. Saya bagi tahu kebenaran, simpanlah janggut kalau betul kita cinta pada Allah. Allah dah bagi syarat,
tanda cinta pada Allah ialah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percayalah, yakinlah, musibah yang datang, banjir yang besar datang, hujan terus turun, Allah nak mengingatkan kita bahawa kita masih jauh daripada Al-Quran, masih jauh daripada ajaran sunnah Rasulullah SAW. Buatlah perubahan. Selepas ini panggillah ustaz mengajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Carilah ustaz yang mengajar sunnah-sunnah Rasulullah, supaya hidup kita selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup setakat tu sebagai tazkirah ringkas. Boleh Jadi saya nak simpulkan pengajaran daripada apa yang kita dengar hari ini. Pertama sekali, musibah ialah maksud dia menepati sasaran. Bila Allah bagi banjir di Kelantan, tepat sasarannya. Allah tak bagi di Kuala Lumpur. Sebab kalau bagi di Kuala Lumpur tak menepati sasaran. Yang kedua, semua musibah yang berlaku semuanya telah tercatat dalam kitab Allah sebelum Allah ciptakan manusia dan sebelum Allah cipta langit dan bumi. Untuk apa? Supaya jangan manusia bersedih. Kamu sedih ke, kamu seronok ke, benda tu tetap berlaku. Maka lebih baik ialah kita redha dan sabar. Yang ketiga, bukan semua segala nikmat yang berakhir dengan neraka dia sebenarnya bukan nikmat. Segala nikmat yang akhirnya ke neraka sebenarnya dia bukan nikmat. Jangan kita fikir orang ditimpa, orang yang hidup dalam kesenangan, kemewahan, maka dia juga akan berakhir ke syurga. Tak. Dan sebaliknya, bukan semua orang yang menderita dan berakhir dengan syurga itu adalah azab, tapi itu adalah nikmat. Hidupnya sentiasa susah, sentiasa ditimpa musibah, tapi dia redha, dia sabar, dia beriman kepada Allah dan dia masuk syurga. Maka segala kesusahan, penderitaan di dunia itu adalah nikmat baginya. Ada satu kisah seorang raja yang hidup dalam kemewahan. Dia minta nasihat daripada seorang menterinya. Boleh tak kamu bagi satu nasihat yang bila aku sedih, aku ingat nasihat kamu, aku gembira. Dan bila aku gembira, aku ingat nasihat kamu, aku sedih. Maka kata menteri itu, dia bagi 3 patah je. Kullu halin yazul, kullu halin yazul. Setiap keadaan pasti akan berakhir. Setiap keadaan pasti akan berakhir. Apa maksud dia? Kalau kita duduk dalam kesenangan, jangan seronok. Sebab apa? Dia akan berakhir. Kalau kita tak miskin kat dunia pun, kita akan mati, hilanglah kesenangan tersebut. Maka jangan seronok, sebab dia akan berakhir. Dan jika kita berada dalam kesusahan, penderitaan ataupun sakit, jangan sedih. Kenapa? Dia tetap akan berakhir. Ada tak orang sakit daripada mula lahir sampai mati? Tak ada. Maka raja tu setelah dapat 3 patah, dia rasa bahagia je hidup dia. Bila dia dalam nikmat, dia tidak terlalu gembira. Kenapa? Dia ingat nasihat tadi. Kenapa aku nak terlalu gembira, sedangkan nikmat ini satu hari akan hilang? Maka dia tidak gembira. Dan bila dia sakit, dia susah, dia ingat juga nasihat menteri tadi, setiap sesuatu akan berakhir. Maka dia pun rasa gembira dengan sakit tersebut. Kenapa? Satu hari sakit itu akan hilang. Itulah pengubatnya. Sama dengan maksud ayat yang kita baca tadi. Boleh insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik adalah daripada saya. Dan saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.